Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, secara keseluruhan sebenarnya daripada asal benda ni timbul sebab macam yang Helmi sebutkan tadi kan, daripada asas logik falsafah Yunani, dia masuk kepada Mu'tazilah, dia turun kepada sebahagian daripada Asy'ariyah, ambil sebahagian Jadi kita tengok juga Asy'ariyah ni mutaqaddimin atau mutaakhirin. Asy'ariyah yang awal atau Asy'ariyah kemudian, pasal dia ada beza. Ala kulli hal, jadi bila perbahasan ni sebenarnya dia benda ni secara asalnya, saya ada tengok video yang lama yang oleh Tuan Guru Saleh Musa yang meninggal dekat Kedah, rahimahullah SWT rahmati dia. Kemudian ada juga yang macam buku Ustaz Muhaddir Jul tentang sifat 20. Actually diorang pun ada sebenarnya pembezaan dia macam ni. Okey, ayat dia bila dikatakan Allah Ta'ala melihat tapi tak melihat, mendengar tapi tak mendengar. Benda ni Mu'tazilah punya fahaman. Tapi benda tu ada sikit terkesan pada Asy'ariyah yang terkemudian. Diorang sebut benda yang lebih kurang sama. Dia tak nafikan kalimah. Kalimah melihat, mendengar dia tak nafi. Tapi dia nafikan tentang kejadian benda tersebut. Jadi diorang datangkan dengan kalimah Allah tak melihat tapi pelihat. Allah tak mendengar tapi pendengar. Apa? Itu macam main terma je Ustaz. Ya, macam terma. Actually terma lah. Yeah. Because of the term lah. Jadi term tadi tu lebih untuk justify idea mereka ada, untuk kata bahawa apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk buat, atau tak boleh ada keserupaan langsung. To deny at all, tak ada rupa keserupaan langsung. Kita ahli sunnah, kita dah ada asas kita. Bila kita ithbat, kita tetapkan apa Allah tetapkan tentang dirinya. Allah Ta'ala kata dia melihat, dia mendengar. Maka kita kata Allah melihat, mendengar. Cuma kita tetapkan tanpa sebarang penyamaan dengan makhluk atau contohkan. So Allah Ta'ala sebut dalam Quran laisa kamitslihi syai'. Itu first part. Kemudian bila kita tak nak Allah Ta'ala diserupakan dengan makhluk, tak nak ada contoh, kita datang pula part kedua. Part kedua kita sucikan Allah daripada keserupaan makhluk, tapi tanpa taktil atau tanpa takwil. Tanpa taktil, yakni kita abandon the meaning. Abandon the meaning maksudnya makna tu tak ada. Kita buang. Sebab Allah Ta'ala sebut lepas, dia kata laisa kamitslihi syai', disebut wa huwas samiul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sebab nak bagi tahu kita mendengar melihat tu ada. Tapi janganlah kamu nak bersihkan Allah dari makhluk sampai kamu buang semua yang apa Allah Ta'ala kata tentang diri dia. Kita boleh tak samakan cara, tapi tak boleh buang makna. Okey, di sini yang bila perdebatan yang dialog yang Kiki follow 5 jam kan. Okey, benda tu sebenarnya based on that. Tajuk dia adalah bila mana golongan Asy'ariyah yang terkemudian. Saya sebut terkemudian ni sebab yang kalau yang awal kita ambil dia lain. Macam Al-Baqilani ke, Abu Hasan Asy'ari sendiri ke, ataupun Abu Hasan Al-Bahili ke. Kan, dia akan ada perbezaan apa mereka kata dengan apa yang kemudian. Bahkan Imam Ghazali yang 500 lebih pun dengan yang kemudian pakai ni pun ada beza. Signifikan ke perbezaan ni? Maksudnya sejauh mana? Okay, perbezaan ni sini pasal apa tahu? Tajuk dia tadi, bila kita kata kalau kita pegang cara salafus soleh, Allah mendengar, Allah melihat, settle. Tapi bila sambungan-sambungan dah. Tapi bila kita kata dia boleh persoalkan. Sebab apa tahu? Bila dia deep thinking about Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bila kata Allah Taala mendengar. Okey. Tajuk mendengar dengan melihat, dia mesti ada yang didengar, ada yang dilihat. Dan apa yang didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita manusia ni kita faham. Macam sekarang ni kita ada kat sini. Kita dengar dan kita lihat siapa depan kita. Semalam tak adalah. Hari ni ada. So diorang try to nak faham macam mana yang Allah Ta'ala punya melihat dan dengar. Adakah yang semalam yang tak jadi lagi ni ada tak? Tak ada. Ada ke tak ada? Sebab semalam tak dengar. Kalau tahu lain, pengetahuan lain. Bila kata Allah Ta'ala mengetahui, memang sebelum jadi pun Allah Ta'ala tahu. Tapi bila soalan benda mendengar, kena ada didengar baru kata mendengar, baru kata dia mendengar sekarang, ataupun dah semalam dah dengar dah. Dekat sini yang kenapa timbulnya tajuk. Di sini kenapa yang keluar istilah ta'alluq tanjizi
hadis, ta'alluq tanjizi qadim ni datang keluar sebab kerana mereka nak justify, nak logikkan tentang bila Allah Ta'ala buat benda tu sekarang, mana daripada kita keluar perkataan kita sekarang, so Allah mendengar macam mana. Ini sebenarnya benda yang sebenar kalau ikutkan. Imam Malik dah larang awal-awal. Bila dia kata al-istiwa maklum, wal kaifiyah ghairu ma'qul. ghairu ma'qul atau majhul. Dua kalimah Wasu'alu an hadha. Wasu'alu okey. Imanu bihi wajib. Wal imanu bihi wajib. Su'alu an bidah. Mana istiwa tu maklum. Engkau tahu, aku tahu. Tahu. Kaifiyah Tahu maksudnya di situ. tahu. Tahu tu maksud istiwa tu begitu. Ya, Kalau bahasa maksud- Melayu kita boleh translate dia bersemayam. Bersemayam lah, Sebab habislah. ada setengah orang, istiwa tak boleh translate. Dekat sini yang bila tak nak translate tadi, dia taktil. Sampai Dia abai, maksud dia bila dia tak nak translate, maksud dia abaikan. Dekat sini akan boleh aplikasi balik pada mendengar, melihat, sami' basir. Orang terjemah apa? Itulah. Dia tak ada maksud. So- Sebab apa tak ada maksud? Okey, kat sini dia panggil taktil. Sebab yang kita tak tahu adalah cara. Bukan masalah maksud. Maksud kita tahu. Dan Allah Ta'ala melihatlah. Mendengarlah. Cara tak tahu. Tapi sekarang ni diorang masuk kepada cara. Jadi Ustaz sekejap. Kita rewind back sikit lah. Apanya yang boleh jadi punca dialog ni? Okey, pasal tegur dah betul tadi. Okey. Bila saya kata mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan, atau mendengar tapi tak mendengar, melihat tapi tak melihat. Ini semua Mu'tazilah punya. Sebab tu kenapa dalam kalau perasan ketika penjelasan diberikan oleh Ustaz Saman Ali, dia sebut berkenaan masalah di dalam Asy'ariyah sendiri, mereka berpecah pendapat tentang sama' dan basar Allah Ta'ala ni adakah di ilmu atau tidak. Adakah dia ziyadah ataupun dia sendiri adalah sebahagian daripada ilmu Okey, tu. adakah dia tambahan daripada ilmu ataupun dia memang dalam ilmu tu sendiri. Bila kita kata ilmu, kita samakan mendengar, melihat, mengetahui itu satu je, itu mengetahui. So sebenarnya benda tersebut tak ada makna lah. Ini memang kerja-kerja filosofi. Filosofi. Memang kerja-kerja filosofi. Sebab tu bila Kiki dengar macam istilah dia kata macam ni, dia cuma nak justify untuk nak kata sebab nas Quran dan hadis datang tentang bahawa Allah sedang mendengar, sedang melihat. Sifat Allah mendengar melihat satu benda pada zatnya. Perbuatan itu ada. Mereka tak nak terima Allah buat perbuatan mendengar melihat. Lepas tu kalau Kiki perasan ada soalan timbul, dia tanya pada Ustaz Zaman Ali, adakah sama' basar ni, adakah sama' Allah Ta'ala ni sifat zat ke sifat af'al? Fi'li ke zati? Sedangkan bagi kita, Allah Ta'ala memang bersifat dengan sifat mendengar. Kemudian dia melakukan perbuatan mendengar tadi. Macam dia kata dalam Quran, dalam surah Mujadalah ayat pertama. Allah kata, qad sami Allah, dia telah mendengar Allah Ta'ala. Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, kata-kata wanita yang mendebat kau tentang suami dia. Wa tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar perbualan kamu berdua. Perempuan tu nama Khawlah binti Sa'labah. Dia mengadu pada Nabi SAW tentang suami dia. Dia dah tua, suami dia zihar dia. Maksud suami dia kata pada dia, punggung kau macam punggung mak aku. Okay, that word dalam bahasa Arab is something that menyebabkan perempuan tu akan tergantung tak bertali. Nak sentuh, suami dah samakan dengan mak. Nak cerai, kata tak cerai. So bini tergantung macam tu lah. So perempuan tu kata, ya Rasulullah, dia makan dah harta aku. Perut aku lahirkan anak dia. Keremajaan aku dah habis. Dah aku tua macam ni, dia zihar aku. Aku ngadu pada kau. Rasul diam. Sebab benda ni adalah satu perkara zaman jahiliah. Cara perceraian atau cara penggantungan tu valid. Nabi tunggu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, bagi hukum baru Nabi jawab. Tapi permulaan tu Allah Ta'ala kata, telah mendengar Allah kata-kata wanita yang, okay, soalan, wanita tu kata-kata bila semalam, kemarin, hari ni? Hari ni lah, hari yang berlaku lah. Yang mendebat engkau tentang suaminya. Dan Allah mendengar perbualan kamu berdua. Sebenarnya tu berlaku sekarang lah. Kita tak perlukan kepada masalah, semalam kenapa tanya? Question kenapa? Semalam dah dengar ke belum? Sebelum terjadi, adakah dah dengar? Kenapa tanya soalan tersebut? Sekarang lah, besok lah. Lepas tu bila kita lihat, kadang-kadang bila ini konsep dia, punca ni semua ni, balik pada filosofi tadi, kerana mereka dah letak pada Allah Subhanahu Wa Taala satu kaedah. Contoh dia tak boleh berarah, tak boleh dikuasai oleh tempat,
oleh masa, Ni tak ke- boleh ada benda baru. Betul. So benda ni kalau tak silap saya dalam Asy'ariyah satu benda yang popular kita panggil dia maqulah Asy'ariyah. Betul tak? Ya. Ataupun Maqalatul Ash. Maqalatul Ash ataupun Maqalatul Ash oleh Aristotle. Aristotle lah. Atau kalau Dari Aristotle Jawhar kita panggil ada dia Arad. 10 categories. Ya betul. Okay. Dia dalam dia mendefinisikan objek atau things atau matter. Dia kata macam ni. So diorang pula yang problem dia dalam sebahagian besar mutaakhirin ulama Asy'ariyah, diorang ambil kata-kata Aristotle tadi sebagai guideline untuk menafikan apa bukan Tuhan. Bila ada ini bukan Tuhan. Contoh ada macam dia kata siapa kata Allah Ta'ala atas arash, maka kata Allah Ta'ala bertempat. Bertempat maka makhluk. Penafian Allah Ta'ala dilihat hari kiamat. Pun punca sebab tu juga. Bila kita kata dilihat, dia mesti ada depan kita. Sebab kita bukan ada mata belakang. Mata manusia kan depan. So jadi bila kata Allah Ta'ala lihat, dia lihat depan dengan mata. Diorang kata tak boleh sebab bila kita lihat, mesti benda tu bertempat. Bila bertempat, dia kuasai oleh masa dan tempat, maka dia makhluk, maka dia bukan Tuhan. So basic ni yang diorang jadi kelang kabut sebab diorang dah ada idea. Saya ingat Ustaz Dr. Umar Muhammad Noor, dia ada kata bahawa Quran dan hadis tadi diukur dengan kaedah-kaedah akal yang telah disepakati oleh mereka. Oh, jadi maksudnya Ustaz, Mereka ni siapa? Sorry. Mereka ni Asy'ariyah lah. jadi maksudnya Ustaz, dia orang ni bila dalam memahami ayat-ayat sifat atau ayat mutasyabihat ni, dia orang dah set up satu konsep ataupun satu struktur, okey. Sekarang bawa Quran ukur dengan standard ni. Jadi orang marah kita bila kita kata dia dahulukan akal, tapi inilah realiti dia. Kalau jumpa kita tanya soalan, kenapa orang nak nafikan Allah Taala berada di atas arash? Sehingga Allah Taala kata di atas arash. Diorang akan datangkan dengan kalau arash tu tempat dia ke start tempat, masa tempat. sebagainya. Ya, Bahkan baru ni kita waktu time kita ada NMC punya open day. Jadi abang seorang tu datang duduk dengan saya. Dia tanya soalan ni. Saya kata bang, kita kata Allah Ta'ala tak dikuasa masa tempat. Tapi bila Allah Ta'ala cerita tentang hari dia jadikan, ketika dia jadikan langit dan bumi, siang malam tak ada lagi Langit dan bumi jadi baru ada siang dan malam. Baru ada hari yang kita faham. Tapi Allah Ta'ala kata dia jadikan langit dan bumi dalam 6 hari. masa 6 hari. Fi sitati ayyam. So siapa yang kata ada masa? Pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni kata ada masa. Yang kau sibuk menafikan. Kenapa? Bahkan Allah Ta'ala bagi tahu pula hari di sisi Allah Ta'ala tu satu hari ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun kamu bilang. So Allah Ta'ala bagi tahu tentang dirinya, kita nafikan sebab kaedah akal tadi. So basic bila Kiki dengar kelang kabut tu, yang datang dengan ta'alluq lah, kalau dengar sekarang siapa dengar sebagainya, bila dengar sekarang ni macam mana, dengar sebelum ke tak selepas. Everything is about diorang dah ada peraturan. Antara peraturan ni tadi macam kisah lah, Allah Ta'ala ada pendengaran, sifat mendengar, kita setuju. Pada zat Allah Ta'ala ada. Tapi persoalan ketimbul bila orang tu bercakap sekarang. Allah dengar sekarang ke semalam? Diorang pergi soal benda tu. Bagi dia kalau dia kata benda yang Kiki buat sekarang, ia adalah benda baru. So kalau Allah Ta'ala punya pendengaran sekarang, baru juga. So baru dengan baru, makhluk. Dia, apa problem dengan baharu tu sebenarnya Ustaz? Okey, pasal bagi diorang dah ada tau satu idea macam yang ada seorang pensyarah kot, dia share yang tentang masalah dia kata Aristotle dan Asy'ariyah. Dia buat macam projek slide. Apa tu dia slide dia yang nombor berapa tu dia tulis. Dia kata yang dipegang oleh Aristotle adalah dia setuju Tuhan alam ni ada penggerak, tapi penggerak yang tak bergerak. Dan benda tu problem dia dalam Asy'ariyah pegang ni sama. So, itulah Penggerak konsep yang tak bergerak. Sebab tu dia kata tak boleh bila datang hadis tentang nuzul, Allah turun sepertiga akhir malam ke langit dunia. Dia tak boleh terima. Pasal apa? Pasal diorang dah pegang dengan kaedah akal yang diletakkan oleh Aristotle tadi. Sebab saya pernah dengar sampai satu tahap dia orang ekstrim, dia orang kata, oh kalau Allah turun 1/3 malam, dah tu arash kosong lah. Ini masalah dia. Sekarang benda tu dah jadi tashbih, dia yang mentashbih. Jadi tashbih ni sebagai tashbih. Dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Problem ni menyebabkan masalah, dia terpaksa datang dengan reasoning. So apa yang Kiki dengar pada hari berkenaan, yang kata debat tu, reasoning yang diberikan oleh imam-imam Asy'ariyah untuk kata pasal dia akan bertembung dengan Quran. Kalau setakat Allah Ta'ala innallaha sami'un basir, tak ada masalah. Tapi bila Allah kata Allah yasma'u, dia problem.
Sebab ini Allah kata dia ada kerja. Sedang buat sesuatu tu. Dia sedang buat. Jadi dia kata jadi dia pun cuba terbalik kan. Meaning tadi supaya logik dengan apa kaedah mereka ada. Yang Allah Taala tak boleh buat benda baru. Benda baru tak boleh timbul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti qadim semua. Kalau berlaku benda baru dan dia berubah pada zatnya. Berubah pada zatnya maka dia makhluk. Ini problem ini yang masalah sebenar. Yang Kiki dengar tu sebenarnya reasoning je. Reasoning yang dia cuba bagi untuk justify bahawa benda tu jadi tapi bukan dengan cara yang betul. Itu yang Kiki faham tadi kalimah i'tibari tu. Sorry Ustaz. Jadi saya nak sambung sikit. Maybe dia tak berkaitan, sikit lah berkaitan dengan sifat Allah. Okay. Sebab mereka filosofer ni suka berfikir kan. Jadi saya nak lontarkan satu benda supaya mereka berfikir lah kan. Okay. Dia sama, ini maybe bab fiqah. Khinzir haram dimakan bukan kerana dia tak sihat atau it's because Allah said so. Betul. That is khinzir. Itu fahaman yang kita patut pegang lah, because Allah said so. Betul. Another thing is that Allah Subhanahu Wa Taala created this world in 6 days. Betul. So how do they takkan nak kira 6 days kot, sebab filosofi kan, macam mana tu Ustaz? Tak, dia ada diorang terjemahkan epoch kan. Dia kalimah diorang create kata epoch. Fasa atau phase. Tapi cerita dia benda tersebut masih lagi to justify apa yang Aristotle letakkan. Itu je. Mana apa yang Aristotle kata sekian-sekian, walaupun nas Quran dan hadis kata ada, diorang kata tak ada. Saya ingat macam diorang kadang-kadang macam kes ni ada yang timbul bila apa Imam Ad-Darimi rahimahullah sebut berkenaan orang yang naik atas bukit lebih dekat dengan Allah SWT. Betul. Yang duduk bawah tak ada, makin jauh. Lepas tu diorang persoalkan. Saya jawab. Saya pergi kat sidang kalam, saya jawab kat bawah tu. Tapi saya jawab. Dia kata adakah ni menyambut tasbih dengan Tuhan? Saya kata untuk Allah Subhanahu Wa Taala tak ada siapa pun yang jauh. Tak ada siapa pun yang tak kelihatan. Pasal kita tak boleh melihat kalau jauh. Tersekat. Halus. Ini kita punya kita panggil apa? Kadar atau tahap. Allah SWT penglihatan, pendengaran dia maha kuasa, maha tinggi, maha agung. Tidak ada sama dengan kita punya. Sebab tu bila bila kita kata sini, bila Allah Taala kata pada Musa dan Harun, qala la takhul, Allah kata la takhafa, yang kamu kedua takut, innani ma'akuma asma'u wa ara, aku bersama kalian, aku mendengar, aku melihat. Sebab dia kamu pergi mana pun tak ada beza untuk bagi nisbah Allah Taala kepada makhluknya. Tu Allah Taala kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat banding dia berbanding urat tengkuk dia sendiri. So jadi bagi nisbah Allah Taala memang tak ada beza. Sebab tak ada siapa makhluk yang jauh, tak ada terhindar atau terlindung, tak ada yang sekat. Adapun bagi nisbah kita, ya. Sebab tu syurga ada tingkat. Sebab kita yang duduk Kita syurga, yang akan ada tingkat. Siapa yang paling bagus, paling baik amal, tinggi syurga paling atas, Jannatul Firdaus A'la. Yang atap mereka adalah arasy Allah Taala. Siapa yang bawah-bawah lah. Memang untuk nisbah kita memanglah siapa paling atas, paling dekat. Bagi nisbah Allah Taala tidak. Nisbah kita ya. Simple terms. simple. Simple terms kan. Simple Untuk terms. nisbah. Jadi benda ni yang masalah. Tadi bila kita kata Allah Taala kata dia mendengar, melihat, dan kenapa nak persoalkan? Pasal problem dia adalah diorang tak nak istilah tadi. Sebab saya kata, kalau dia kata orang tanya ada buku, buka ceramah. Senang. Yang Guru Saleh Musa, kita buka kitab Ustaz Mahathir Jul. Dan tu memang ada istilah, dia bagi istilah baru. Istilah yang tak pernah wujud dalam kamus zaman bahasa dan pustaka. Iaitu Allah Ta'ala tak melihat tapi pelihat. Allah Ta'ala tak mendengar tapi pendengar. Sebab apa dia gunakan kalimah tadi? Sebab diorang nafikan kepada hakikat. Iaitu bila kes tadi, bila Kiki kata amrun i'tibari tu kan. Amrun i'tibari maksudnya benda tu dalam akal kita ada. Realiti belum tentu. Bukan secara hakiki wujud dia. Diorang kata subuti. Bukan subuti. Macam sekarang kita duduk macam ni kan. Sekarang jam tak jam? Dalam akal kita tengok jam. Ikut jam sekarang ni. Jam lah patutnya. Realiti dia kau kena tengok. Tapi punya orang dah balik kampung, semalam lagi pergi untuk di Pawali. Hari ni tak ada jam. Kau tak tahu, kau kena tengok sendiri. So amrun hakiki tadi memang berlaku. Amrun i'tibari dalam otak kita je. Mungkin ada, mungkin tak ada. Contoh macam binatang dua alam. Itu amrun i'tibari lah. Binatang yang hidup di air, tahu? Binatang hidup darat, tahu?
Binatang hidup darat dan air, dua-dua dia boleh hidup. Tu. Dia tak mati. Kalau duduk dalam air je tak mati, duduk darat pun tak mati. Mana ada? Oh tak ada. Tak ada. Benda tu sebenarnya kalau kita buka kitab fiqh, dia adalah sebenarnya ini amri i'tibari ni. Saya kata macam ni, persoalan dia timbul macam ni. Kalau kita jumpa binatang air mati di atas dia dalam air atau mati di darat, dia bangkai halal. Dia air. Binatang air, contoh sotong, Binatang air. Oh, ya. Ikan. Tam. Faham. apa udang, binatang air mati dalam air ke, mati kat darat ke, dia bangkai halal. Apa yang laut muntahkan. Atau muntahkan, ataupun kau tuba. Atau kau start elektrik. Okay. Okey. Muntah bom. Okey. Apa binatang darat? Mati di darat, bangkai. Mati terapung air pun Bangkai. Okay. bangkai haram. Tadi bangkai halal, dia bangkai halal. Bangkai haram. Okey, dia dua assumption. Kalau binatang ni di darat boleh hidup, di air boleh hidup. Mati terapung dekat atas air. Macam mana? Ini iktibari, benda tak ada. Mana ada binatang macam tu? Sebab kalau dia kata orang kata penyu. Penyu datang darat, sekejap je bertelur, betul masuk air balik. Awak tahan dekat air darat, mati. Kita, kalau ikutkan kita pun dua alam juga. Dulu waktu dalam perut mak kita dalam air. Kita pun dua alam juga. Betul tak? Kalau logik itu kan. Jadi sebenarnya tak ada. Pasal diorang tengah iftiradi. Dia jangkaan kalau. Faham tak? Benda tu tak ada tapi kalau. Dia orang meletakkan senario-senario. Ya, betul. Itu amrun i'tibari. Soalnya amrun i'tibari bahasa mudah dia lah senario yang kita cuba letak dalam kepala kita, itulah hasil dia. Benda tu tak ada. Benda tu tak ada tapi sebab tu yang kita kata akan balik kepada kata-kata Mu'tazilah, mendengar Tanpa tapi mendengar. tak mendengar, melihat tapi tak melihat. Kenapa Ustaz? Kenapa kena ada Pasal imam kononnya nak sucikan Allah dari sifat makhluk. Jadi Kononnya tak nak serupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita perbuatan kita mendengar sekarang, kita ada perbuatan. Bila perbuatan tu kita buat baharu, tadi tak dengar sekarang dengar. Lepas tu Allah Taala semalam tak dengar hari ni dengar. sama dengan makhluk? Itu cerita dia. jadi kefahaman saya sebenarnya yang pegangan konsep akidah dia orang ni adalah Allah ni dia punya sifat dia mesti kena qadim sepanjang masa. Ya, betul. Maksudnya kalau pendengaran dia tu adalah pendengaran yang Baharu? azali. Dia macam tu. Ya. Dan masalah kita pula adalah macam pendengaran. Dia kena ada stimulus dia macam Betul. kita. Kita bercakap. Ya, Bercakap kita adalah benda kena yang ada. baharu. So bila qadim bertemu dengan baharu tu, bila bertemu tu dia jadi benda baharu. So dia orang tak boleh accept tak boleh. konsep tu. Tak boleh. Sedangkan macam ni, kalau kita ikut dalam Quran Karim, Allah SWT sendiri firman dalam surah Al-Anbiya kedua. Allah kata ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Tidak datang kepada mereka dari sebarang peringatan min dzikrin min rabbihim, dari Tuhan mereka, muhdatsin yang baru. Mana peringatan tu datang lama ke baru? Barulah. Baru. Illa stama'uhu wa hum yal'abun, kecuali mereka dengar padanya dalam keadaan mereka bermain-main. Maksudnya Allah Ta'ala sini kata dzikrin muhdatsin, tidak datang daripada Tuhan mereka, peringatan yang baru. Kalau kita terjemah a new reminder, not an old reminder, a new reminder today, this day. Turunnya Quran ketika hari turunnya Al-Quran tadi. Tak datang pada mereka peringatan yang baru tadi, kecuali mereka akan dengar dan mereka bermain. Dengar padanya dan mereka bermain. Jadi benda ni Allah Ta'ala sendiri sandarkan. Zikr, peringatan yang datang kepada manusia daripada Allah Ta'ala tadi adalah baharu. Ini pelik. Kadang-kadang kita macam Quran kata boleh. Yang kau awak pergi persoal buat apa? You questioning Allah Ta'ala tentang masalah benda tu dibuat baharu ke lama. Kenapa? Just believe. Pasal kita sebenarnya kita beriman untuk beramal. Kita beriman untuk beramal. Bahkan ada persoalan mungkin yang bila kita kata macam panjang sikit kan waktu dalam perbahasan tu, bila Ustaz Saman Ali tanya apa beza sama dengan basar. Ini apa pasal Innani sini. ma'akuma. Dalam geng-geng Mu'tazilah, diorang sini kan innani ma'akuma asma'u wa ara, bila Allah Taala kata pada Musa dan Harun, aku bersama kalian, aku dengar, aku lihat. Ini terjemahan kita. Bagi geng-geng tu dia terjemah lain. Sebab dia kata sama' dan basar tadi, macam awal kita kata, diorang pun kata benda ni pengetahuan, ilmu Allah. Bukannya perbuatan Allah, tapi ilmu Allah. Bila kata ilmu Allah,
Awak kena terjemah ayat tadi apa? Innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku tahu. Kenapa nak kena ada 2 kali benda berulang? Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku dengar, aku lihat. Aku tahu. Mana terjemahan tu akan jadi aku tahu. Sebab tu dia tak boleh bezakan. Sebab balik pada asal, kalau pendengaran penglihatan tu sebahagian daripada ilmu Allah, dan masih tak ada perbuatan barulah. Sebab ilmu ni boleh awal. Tapi kalau kata perbuatan, contohlah melihat, mendengar, dia kena jadi sekarang. Dan Allah Ta'ala sebut, tak pernah timbul pun baharu atau lama tadi untuk kita nafi Allah Ta'ala. Unless kita balik pada kaedah Aristotle tadi. Berlakunya perubahan benda baru. Itu yang diorang tak boleh terima. Itu yang mereka beria-ria duk pertahankan. Sebab mereka dah ada kaedah akal bagi kata ini Tuhan. Ini yang bukan Tuhan. Kalau opposite ni baru Tuhan. So anything yang serupa dengan ini, maka dia bukan Tuhan. Sebab tu dia tak terima Allah Ta'ala bersama atas arash. Tak ada terima berkenaan dengan Allah Ta'ala dilihat pada hari akhirat nanti. Maka benda ni timbul daripada golongan Asy'ariyah sendiri. Mereka ada yang kata bukan Allah Ta'ala dilihat macam mana dikatakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Dilihat. Dia kata Allah Ta'ala create dekat mata makhluk tu. Kita ni bukan image dekat sini. So bila saya kata depan tak ada lah. Mana realiti dia tak ada lah depan tu, pasal ada image kat sini. So depan tu tak ada lah. Dia bertentangan lah dengan hadis Nabi yang innakum satarawna rabbakum. Ya, memang sangat bertentangan. Ini problem sebenar. Jadi orang sendiri pun masalah bila yang Kiki dengar tu adalah cara justified. Mereka nak kata, kami tak nak kata Allah tak mendengar. Tapi kami kata dengar Allah tu macam kami jelaskan. Dia tak nak kata, pasal kalau dia kata Allah tak mendengar, tak melihat, saya nak nafikan daripada kita, jadi Jahmi lah. Kita tengok Jahmi Safwan, dia punya ayat dia adalah Allah mendengar tapi tak mendengar, Allah melihat tapi tak melihat, Allah berkata-kata tapi tak berkata-kata. Dia nafikan daripada Allah Ta'ala perbuatan, sebab dia kata ada keserupaan dengan makhluk. Itu problem yang sebenarnya yang Kiki duk dengar lah panjang tu kan. Pada mungkin first 50 minit kot. Yang permulaan pembentangan tu kan. Itu tajuk dia. Sebenarnya bagi orang yang dengar, conclusion yang patut dipahami adalah punya panjang lebar ni hanya untuk justify, untuk kata macam ni. Yang saya faham, dia kata bukannya kami tolak kalimah tu, tapi kami tak setuju kaedah. Cara tu ikut cara kami nak. Cara yang kami cuba bentangkan. Maksudnya Allah Ta'ala tak melihat, perbuatan melihat, tapi dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Mungkin kita punya penonton yang menonton kita punya debat hari tu mungkin agak tertanya-tanya lah. Banyak kali perkataan diulang-ulang dalam debat tu, ta'alluq. Macam ta'alluq ni apa sebenarnya? Konsep apa? Sebab masa pada awal debat Ustaz sama ada macam explain sikit yang sifat, ta'alluq, samarah. Macam saya cuba faham sikit. Sifat ni adalah sifat pendengaran Allah yang dia adalah qadim. Maksudnya dia tak ada permulaan, tak ada perakhiran, dia adalah macam tu Allah. Dengan zatnya. Nah, dan samarah ni adalah perakhirannya adalah Allah mendengar doa tu. Betul. So untuk bridge antara Allah ni qadim dengan kita punya perbuatan baru, dia orang create satu konsep yang panggil ta'alluq. Betul. Adakah betul ke pemahaman saya? Tak ada, betul. Dia panggil ta'alluq tadi perkaitan. Tanjizi pelaksanaan hadis benda baru. Perkaitan pelaksanaan benda baru. Sebab tadi kan perbuatan tu baru jadi. So masih nak kaitkan dengan sama Allah Ta'ala dengan benda baru baru jadi. Sebab tu dia kata ta'alluq perkaitan. Tanjizi pelaksanaan, hadis benda baru. Memang dia nak justify macam mana benda tadi, macam gila. Balik pada layman, orang biasa, Allah mendengar lah. Selesai masalah tu. Itulah Ustaz. Saya nak tahu juga. Okay. Let's say kita letakkan bahawa fahaman mereka untuk tidak menyamakan Allah, untuk menyucikan Allah aside. Okay. Jadi another side, sebelah yang lain satu pula ialah untuk bagi orang lain faham siapa itu Allah dan cara mendekati diri dengan Allah. Dia sini macam mana Ustaz? Di sini cara dia orang basic di sini. Bila kita kata nak sucikan Allah, tu sebab kita kaedah kita tadi. Kita tanzih Allah Ta'ala dari keserupaan dengan makhluk, tapi tanpa kita abaikan maksud apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya, tanpa kita terbalikkan atau takwilkan kalimah yang benda Allah Ta'ala cakap pada kita.
Sebab kita beriman untuk beramal. Bila kita kata contoh macam yang tak boleh dijawab kan. Apa mendengar melihat tu tak dijawab. Kalau mendengar mesti suara lah. Macam Saya akan mendengar saya dengar perbuatan awak tadi. benda Saya terjadi. saya dengar mata awak. Mana boleh? Saya dengar suara lah sebab kenapa Allah tak sebut dalam Quran? Dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Kan dia kata alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang kurnia kepada aku ketika dah tua Ismail dan Ishaq. Kemudian apa dia kata? Inna rabbi lasami'ud du'a. Tuhanku benar-benar mendengar doa, seruan. Seruan dengan apa? Dengan tangan. Seruan dengan apa? Suara lah. Takkan seruan dengan bahu. Tak tahu dengan pedang ke. Kan? Dia pusing-pusing. Seruan mestilah dengan suara. Dan beliau tak kata basirun bima ta'malun. Dia amat melihat dengan apa kamu kerjakan. Mana kerja kita dia sangat melihat. Dan alimun bidzatis sudur. Alimun bidzatis sudur. Ada ke alim atas naun pun ada. Tahu dengan apa kamu kerjakan dia. Tapi dalam masa yang sama benda ni tak ada sebarang. Okey, kita beriman tu beramal. Betul. Bila kita beriman tentang tajuk Allah Ta'ala mendengar, dan kita jaga lafaz mulut kita, suara kita bila kita cakap, mengatakan perkara yang tak elok, kita jaga sebab Allah tak dengar. Dan kita jaga tindakan kita, action. Apa Allah lihat. Dan juga bahkan memanggil Allah dengan nama-nama yang disukai. Nama-nama yang bukan dengan hu lah. Panggil dengan nama. Allah tak sebut dalam Quran walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bila Allah nama yang terbaik, serulah dia dengannya. Jadi kita panggil Allah Ta'ala dengan kita beriman. Sebab tu iman kita untuk amal. Stop. Habis Sampai itu. situ je. Macam kita iman Allah Ta'ala turun sepertiga akhir malam. Untuk kita bangun waktu berkenaan, ya Allah, tolong aku. Untuk kita bangun waktu itu. Itu tujuan kita beriman untuk beramal. Yang mereka ni pergi bahas. Semua itulah tadi. Paling asal adalah untuk sebab punca dia apa? Kalau tak ada ayat Quran yang bertentangan dengan kata-kata mereka ni kan, atau kaedah mereka tak perlu takwil. Tapi kerana adanya ayat Quran yang bertentangan dengan apa yang mereka faham, itu sebab mereka kena pusing.